Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik wa yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam majlis ilmu yang kita mulakan selepas daripada Ramadan. Dan saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan kembalikan hati kita kepada fitrahnya, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi dengan pengajian kitab Allah Syariat dan Hakikat, satu penghuraian yang dikarang oleh Walid Al-Malik hafizahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang bertanda tak? Kita dah sampai mana? Saya tersilap bawa, ya. Muka surat 54. Nabi Allah Sulaiman ke? Ingat tak perenggan mana? Beberapa. Ya, betul. Yang ni kita belum sentuh ya, beberapa fahaman. Saya ingat lagi yang sebelum ni kita bincang tentang kehendak dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak kata manusia ini memiliki pilihan secara mutlak dan tidak
terpaksa secara mutlak, ya. Tapi kita ini diberi pilihan. Dalam keterpaksaan itu ada pilihan, lalu kita dihisab oleh Allah berdasarkan pilihan yang kita buat. Baik, hari ini kita bincang tentang beberapa fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya kelompok yang kita akan bincang ni seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ya, ini dah tak ada dah zaman sekarang, ya. Ini kelompok zaman salaf tu, kelompok yang sesat zaman salaf. Jadi ulama-ulama salaf, ini ulama-ulama yang hidup pada 200 tahun yang awal Islam, mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok umat Islam yang sesat dalam memahami perbuatan Allah, memahami kehendak Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kelompok-kelompok ini sudah tidak ada, tetapi pemikiran-pemikiran yang mereka dakap itu sentiasa ada orang yang mengambilnya pada setiap zaman, pada setiap era. Ada sahaja kelompok manusia ataupun daripada kalangan masyarakat awam yang tak faham selok-belok akidah yang sahih, yang benar, mereka boleh menjurus kepada pemikiran seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, walaupun dia tak pernah daftar tak jadi kelompok Mu'tazilah, tak pernah daftar nak jadi kelompok Jabariyah, tetapi cara fikir mereka itu, cara faham mereka dalam akidah, dalam memahami sifat-sifat Allah itu adalah mirip apa yang difahami oleh kelompok-kelompok yang sesat. Jadi di dalam bab ini kita ingin memahami apakah pemikiran mereka itu, walaupun mereka dah tak ada dah, kelompok ni dah tak ada, tapi pemikiran mereka itu sentiasa ada dalam pemikiran-pemikiran manusia yang jahil, yang tidak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia evergreen, sentiasa ada. Sebab tu sampai sekarang bila kita belajar akidah, kita belajar apakah kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Qadariyah. Bukan sebab kita nak menentang kelompok tu dah tak ada, tapi pemikiran dia tu, takut-takut kita terambil pemikiran macam tu, ya. Jadi tujuan kita belajar bab ni supaya kita berwaspada diri kita sendiri, ya. Supaya tidak terjerumus ke dalam pemikiran yang salah dalam memahami sifat Allah. Jadi yang pertama sekali, Mu'tazilah meletakkan ketuhanan akal dalam mentafsir Al-Quran dan hadis. Dalam memahami Al-Quran dan hadis, dia mesti sesuai dengan logik akal. Kalau tak logik, mereka akan petikai. Ini Mu'tazilah. Sebab bagi mereka dia kena sesuai dengan logik akal. Contoh Isra' dan Mi'raj, bagi dia tak logik. Bagi dia mana boleh berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dalam masa satu malam. Ini bagi dia tak logik, bagi dia bertentangan dengan logik akal dia. Jadi dia tolak. Ahlussunnah dia tolak. Jadi Mu'tazilah ni ada beberapa perkara dasar dalam agama kita dia tolak. Sebab apa? Tak logik dengan akalnya. Jadi dia letak akal, dia sanjung Quran dan hadis, tapi Al-Quran dan hadis tu dia terima mana yang sesuai dengan logik akal. Itu Mu'tazilah. Mereka menolak hukum tauhid yang tiada menepati akal. Baik dan buruk ditentukan oleh akal, bukannya syarak. Takdir baik dan buruk adalah perbuatan manusia sendiri dan lainnya. Menolak Isra' dan Mi'raj dengan jasad Nabi SAW, azab kubur. Ini Mu'tazilah terkenal dengan menolak alam barzakh. Itu macam mana orang dah mati boleh kena azab. Dia kata doesn't make sense. Dia kata tak logik lah. Dalam alam barzakh pun, alam tanah tu sempit dia, dalam tu macam mana malaikat nak masuk, nak azab. Padahal bagi dia tak logik. Mana yang tak logik dengan akal ni, dia tolak tepi.
azab kubur tiada mukjizat selain daripada Al-Quran. Mukjizat yang sebenarnya Quran je, yang lain-lain ni bagi dia macam mitos. Menolak karamah awliya. Kalau mukjizat pun dia tolak, keramat para wali lagi lah. Keramat para wali seperti apa? Seperti dalam satu malam boleh sembahyang 1000 rakaat. Bagi dia tak logik. Macam mana boleh 1000 rakaat? Dia kira-kira balik. Kalau gitu setiap rakaat nak kena ambil berapa saat sahaja, tak logik. Ataupun keramat para wali boleh berjalan daripada satu tempat ke suatu tempat yang jauh dalam masa yang singkat. Wali-wali, itu mukjizat Nabi. Isra Mi'raj pun dia tolak, ini kan lagi para wali. Lancang mencaci sahabat Nabi yang dilihat mereka salah. Orang mukmin yang meninggal dalam dosa besar adalah kafir. Orang Islam yang berdosa besar, yang melakukan dosa besar, ini kafir. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia mati dalam keadaan kafir dan lain. Ini semua perkara-perkara dan kepemahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah memandang orang Islam itu, walaupun dia pendosa besar sekalipun, selagi mana dia tak melakukan sesuatu yang dia terkeluar daripada Islam, dia tetap orang Islam. Dia mati dalam keadaan orang Islam, diuruskan jenazahnya sebagai orang Islam. Macam mana pun dosa dia, walaupun dia bunuh diri sekalipun bunuh diri sekalipun memang dosa besar. Bunuh diri, bunuh orang lain pun dah dosa besar, ini kan lagi bunuh diri sendiri, dosa besar. Tapi adakah terkeluar daripada Islam? Tidak. Dia akan bangkit sebagai orang yang berdosa besar, tapi bukan sebagai orang kafir. Ya, dia jadi kafir kalau dia rasa bunuh diri ni sebenarnya halal dalam Islam. Dia tahu benda tu haram, tapi bagi dia halal. Dia menghalalkan perkara yang haram. Perkara yang seperti itu bahaya, boleh terkeluar daripada Islam. Suatu yang syariat menetapkan halal, dia mengharamkan, ataupun syariat menetapkan haram, dia menghalalkan. Jadi Mu'tazilah ini, dan saya pun selalu sentuh sebelum ni, kepercayaan dia yang paling pincang sekali adalah merasakan bahawa selepas Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni, Allah dah tak ada kena-mengena dengan kita. Dia dah ciptakan kita, dah kita bergerak sendiri. Allah dah tak ada bersangkut paut dengan kita. Allah dah tak ada kena-mengena dengan kita. Kita bergerak sendiri. Kita bergerak sendiri. Kalau kita buat baik, kita yang punya perbuatan. Kita cipta perbuatan kita. Kalau kita buat maksiat, kita yang cipta perbuatan tu. Ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah menciptakan segala perbuatan manusia, baik itu perbuatan taat ataupun derhaka pada Allah, sama ada itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, sama ada itu perbuatan kebaktian ataupun kejahatan, sama ada itu perbuatan keimanan atau kekufuran. Segala perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah ni melihat bahawa perbuatan itu dia yang cipta sendiri, ya. Allah hanya ciptakan tubuh badan kita, ciptakan tubuh badan kita dan tenaga yang ada pada kita. Lepas tu kita automatik bergerak. Minta maaf. Dia auto moving manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah yang menciptakan kita dan Allah lah yang menciptakan perbuatan kita.
Firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Ya. Kalau kita buat jahat pun Allah yang ciptakan perbuatan tu, ya. Kita tidak ada daya upaya. Ya. Jadi kenapa kita diazab di hari akhirat? Kerana kita pilih untuk buat jahat. Jadi ya, pilih tu siapa yang ciptakan? Allah juga yang ciptakan. Jadi kalau pilihan tu pun Allah yang ciptakan, kenapa Allah mengazab di hari akhirat? Kerana mengazab tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang yang diazab di hari akhirat, itu perbuatan Allah. Kalau seseorang masuk ke dalam syurga, itu pun perbuatan Allah. Cuma kita nak masuk perbuatan yang mana satu? Kalau seorang manusia dicampak ke dalam neraka, itu kehendak Allah. Jika seseorang dimasukkan ke dalam syurga, itu pun kehendak Allah. Ya, semua kehendak Allah. Semua tu lautan, alam dunia, alam akhirat, semuanya lautan kehendak Allah, semuanya lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni nak menuju ke mana? Nak menuju perbuatan Allah yang berupa syurga, ataupun nak menuju perbuatan dan kehendak Allah yang berupa neraka Allah? Ya. Kita diuji oleh Allah SWT dengan hal yang sedemikian. Ya. Dan saya pun dah sentuh banyak kali sebelum ni, ya. Kenapa kita berada dalam lautan perbuatan Allah tetapi masih kita dihisab, diazab. Di situ kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadakan mekanisme di dunia ini, Allah ciptakan akal pada kita, ya, sehingga kita diberi pilihan, dan semua pun memang lautan perbuatan Allah. Cuma sayanglah jika seseorang itu mendedahkan dirinya untuk berada dalam lautan perbuatan yang di hari akhirat berupa neraka. Kerana kita di sini sedang diuji oleh Allah, siap untuk memilih jalan supaya jalan itu melorongkan kita ke dalam syurga Allah, yang pun perbuatan Allah, pun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia telah di-checkmate oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh guna alasan ke akhirat, kenapa kau nak masukkan aku dalam neraka? Sebab dosa-dosa aku. Dosa-dosa aku tu pun aku tak mampu nak buat, kecuali kau yang gerakkan aku. Kau yang ciptakan perbuatan maksiat aku tu. Aku tak mampu nak cipta perbuatan aku. Ya. Kalaulah manusia petikaikan Allah, kalau begitu neraka pun perbuatan aku, memasukkan kau dalam neraka aku pun perbuatan aku. Jadi jangan pertikaikan. Aku dah pilih untuk kau perbuatan yang seperti itu. Checkmate. Manusia telah di-checkmate oleh Allah. Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya bagi contoh game. Game ni, orang yang cipta game, programmer yang ciptakan game ni, dia dah setkan dalam tu semua kemungkinan yang orang yang main ni, dia boleh ke kiri ke kanan ke, lompat ke, dan corak permainan yang macam mana menyebabkan dia boleh menang, boleh naik level, boleh upgrade, ataupun corak permainan mana yang dia boleh kalah, lalu game over. Dah setkan dah. Programmer tu dia berkehendak seperti itu. Dia, dengan kehendak dia dan dengan kebijaksanaan dia, dia setkan game tu begitu. Kita main, kita boleh pilih ke kiri, boleh ke kanan. Dan bila kita kalah main game, kita tak boleh salahkan programmer. Kenapa dia setkan game ni daripada awal boleh kalah? Kenapa dia tak buat game yang tak ada game over, boleh semua menang? Dia tak boleh sue programmer, dia tak boleh dakwa programmer, dia tak boleh tuduh kat mahkamah, saya dah kalah,
main game. Kenapa? Programmer ni dia setkan game over. Kenapa dia berkehendak untuk ada game over dalam game? Jadi di dunia ni pun kita tak boleh dakwa programmer yang setkan seperti itu aturan game. Jadi dunia ni game. Kehidupan dunia ni Allah SWT sebutkan dalam Quran, ini game, aku yang cipta game ni. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia ini aku ciptakan kecuali game, permainan dan hiburan. Fala tal'ab. Dalam hadis qudsi mengatakan dunia ini diciptakan supaya kamu mencapai makna ibadah kepada Allah, tapi jangan kamu bermain-main. Allah kata ya, dunia ni permainan, game, tapi jangan kamu main-main dalam permainan. Padah, buruk padahnya. Dulu waktu saya sekolah, saya atlet, wakil sekolah, mula wakil rumah, lepas wakil rumah wakil sekolah, lepas wakil sekolah wakil daerah. Memang jenis atlet, baik olahraganya, baik bolanya, macam-macam. Nanti coach ni, kalau ada pemain yang main-main dalam permainan, dia kata jangan main-main dalam permainan. Nama dah permainan, patutnya kita nak kena main lah, sebab nama permainan. Tapi dia kata jangan main-main dalam permainan. Nampak? Allah kata dunia ni ya permainan, tapi jangan kamu main-main dengan permainan. Quran kata dunia ini, kehidupan dunia ini adalah permainan. Dalam hadis qudsi kata khuliqad dunya khuliqtum lil ibadah fala tal'ab. Kalian diciptakan untuk menzahirkan hakikat kehambaan kepada Allah, maka jangan kamu main-main. Ini jangan kamu main-main dalam tujuan kamu diciptakan di dunia ini untuk menzahirkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang main bola pun tak boleh main-main waktu main bola. Tim dia boleh kalah. Jadi Mu'tazilah dia percaya Allah lepas ciptakan kita dah, Allah dah rehat dah. Dah tak ada kena-mengena kita. Sekarang kita lah, sekarang we are on our own. Macam tu. Kita sendiri. Ini Mu'tazilah. Kemudian Qadariyah ni pecahan daripada Mu'tazilah. Dia kata mula-mula dia Mu'tazilah, tapi kemudian dia kata Mu'tazilah ni mengarut. Macam mana semua perbuatan manusia yang ciptakan. Dia kata ginilah, kita ambil jalan tengah. Perbuatan kita yang baik je Allah tak ciptakan, perbuatan kita yang buruk kita cipta sendiri. Jadi dia nampak ada win-win situation kat situ, tapi sebenarnya dia pun sesat. Sebab manusia, ahli sunnah wal jamaah yang benar, baik perbuatan tu baik ataupun buruk, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan. Untuk Qadariyah. Qadariyah menjadikan ketuhanan diri, iaitu kuasa sendiri, sebagai penyebab berlakunya sesuatu. Ia adalah pecahan daripada Mu'tazilah, fahaman yang meletakkan ketuhanan, kekuasaan diri dan alam. Allah sudah tiada bekerja lagi kerana kudratnya telah diberi pada manusia. Allah hanya melihat dan memerhatikan sahaja. Seolah-olah manusia ni Allah dah bagi kudrat, dah gerak sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah. Takdir baik daripada Allah, takdir buruk daripada manusia sendiri. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang baik daripada Allah, tapi yang buruk manusia sendiri yang ciptakan. Jadi kenapa kita dengar ada ustaz lepas ceramah dia kata, ya, jadi tuan-tuan perempuan, yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah. Adakah itu dikira Qadariyah? Jadi kita kena faham,
Hakikat sebenarnya, ya, Allah yang ciptakan baik dan buruk. Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan iman, Allah yang ciptakan kekufuran, ya, Allah yang ciptakan kebaktian, Allah yang ciptakan kejahatan. Itu hakikat. Tapi daripada segi adab, bila berlaku dosa dan maksiat, kita tak nisbahkan kepada Allah, tapi nisbahkan pada diri kita sendiri. Bila ada berlaku kekurangan dan kelemahan, kita mengakui itu adalah daripada diri kita. Itu kekurangan kita, itu kelemahan kita, bukan kekurangan Allah, bukan kelemahan Allah. Walaupun daripada segi hakikatnya memang Allah yang ciptakan, tapi adab kita dengan Allah SWT kita nisbahkan pada diri kita. Namun ada juga di kalangan mereka sama dengan Mu'tazilah, dengan fahaman baik dan buruk ditentukan oleh manusia sendiri. Mereka ni bercampur bau dengan Mu'tazilah, sebab dah memang mereka berasal daripada Mu'tazilah. Kadang jadi ada akidah mereka ni dah rojak bercampur bau dengan Mu'tazilah juga. Berkenaan dengan takdir ni, saya suka perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, untuk nak memahami takdir. Kita ni apa sahaja yang kita lakukan, itu semua dalam lautan takdir Allah, ya. Apa yang Sayyidina Umar kata? Sayyidina Umar pada suatu ketika, beliau dalam perjalanan safar bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu beliau Amirul Mukminin. Sayyidina Umar telah meninggalkan Madinah dah beratus kilometer nak pergi lawatan ataupun ziarah ke suatu kota yang jauh, tak silap di kawasan Syam. Jadi apabila mereka dah nak sampai ke kawasan kota tersebut, jadi berita sampai kepada mereka bahawa kota tersebut sekarang sedang dilanda dengan wabak. Virus sedang viral, ya, sedang merebak. Maka Sayyidina Umar kata, kita tak payah teruskanlah, kita balik Madinah lah. Jadi salah seorang yang mengikut rombongan tersebut mengatakan, adakah kita ingin lari daripada takdir Allah? Ya, sebab kita ni dah memang niat keluar daripada Madinah ni nak pergi ke kota tu. Niat kita nak masuk dalam kota tersebut. Adakah hanya kerana tersebarnya berita wabak sedang merebak di tempat itu, kita nak balik ke Madinah? Sedangkan takdir Allah tu, kalau kita masuk pun, kalau Allah tak tentukan kita kena wabak tersebut, kita takkan kena, ya. Sebab yang bagi penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wabak yang bagi penyakit. Allah yang bagi penyakit. Jadi kenapa kita nak kena cancelkan kita punya trip ni semata-mata kerana berita wabak? Sebab sama ada kita terjangkit ke tak terjangkit tu semua takdir Allah SWT. Dah kita teruskanlah niat kita. Dah tinggal sikit lagi dah jarak nak masuk kota. Jawapan Sayyidina Umar ni, dia memberikan gambaran yang menyeluruh kepada kefahaman takdir. Beliau menjawab, ya benar. Sebenarnya kita lari daripada takdir menuju ke takdir yang lain. Kita lari daripada satu takdir untuk masuk ke takdir yang lain. Sebab apa saja yang manusia pilih, itu semua dalam lautan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada ketika itu, pada pertimbangan dan kebijaksanaan Sayyidina Umar Al-Khattab, lebih baik kita menuju takdir yang
yang kurang risiko, ya. Sebab kalau masuk pun ya boleh jadi tak kena penyakit, tapi ada risiko terkena penyakit. Jadi terkena ataupun tak terkena penyakit, kalau masuk dalam kota tu memang takdir Allah, tapi risiko untuk kena penyakit besar. Maka beliau batalkan untuk menuju ke takdir yang kurang risiko. Sebab apa? Nak jauh daripada tempat wabak. Jadi begitulah, apa yang kita lakukan di dunia memang pun semua takdir Allah. Tapi ke akhirat pun, siapa yang masuk syurga pun takdir Allah, siapa yang masuk neraka pun takdir Allah. Jadi kalau kita pilih jalan di dunia ini menuju ke jalan Allah, maka kita pilih takdir untuk masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk dalam syurga, sebab jalan yang kita tempuh tu menuju ke situ. Jadi kita ada harapan, mudah-mudahan lah saya beramal ibadah, bersungguh-sungguh tinggalkan dosa maksiat ni, Allah Ta'ala lorongkan saya mudah masuk dalam syurga, kurang risiko untuk tercampak ke dalam api neraka. Tapi kalau seseorang menempuh lorong untuk menuju ke neraka Allah SWT, itu pun takdir Allah. Itu pun takdir Allah. Kalau seseorang cuba untuk tinggalkan ibadah dan melakukan maksiat, sebab apa? Sebab dia kata semua dah ada takdir Allah Ta'ala, semua dah takdir Allah dah tetapkan. Bermakna dia nak lari daripada takdir masuk syurga untuk pergi menuju kepada takdir ke neraka. Dia yang rugi. Sebab tu saya dah kata tadi, Allah dah checkmate kita dah. Semua lautan takdir aku, sekarang ujian yang aku letak, sekarang apa yang kau nak dalam pilihan tu dia bermula daripada kehendak, kemahuan dan keinginan jiwa kita. Kita ni diuji dengan kehendak kita ni. Dalam keadaan Allah rahsiakan apa yang menjadi akibat dan nasib kita. Itu kuncinya Allah rahsiakan. Allah dah tahu dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka, Allah dah tahu. Tapi Allah rahsiakan. Ya. Jadi apabila seseorang di dunia ini dia cuba meninggalkan dosa dan maksiat, dan sehingga dan dia berusaha sedaya upaya untuk melakukan ketaatan, maka dia cuba untuk lari daripada takdir neraka supaya dia dapat masuk ke dalam takdir syurga. Sebab semua pun takdir dah, semua dah memang takdir, tapi lebih baik masuk dalam takdir yang bernama syurga. Jalannya, caranya, itulah Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi, turunkan kitab. Kemudian selepas Nabi wafat, Allah Ta'ala wujudkan pewaris para Nabi, iaitu para ulama, untuk menyambung lidah Nabi, menyambung ajaran Nabi kepada umat manusia, tunjukkan jalan yang lurus, ajaran Al-Quran, ketauhidan yang benar. Baik, yang ketiga Jabariyah ni, kalau tadi Mu'tazilah, Allah dah tak ada kena-mengena kan? Allah dah tak ada kena-mengena. Kita pilih mutlak, kita diri kita sendiri, kita ciptakan sendiri. Jabariyah terbalik pula. Kita ni tidak ada pilihan langsung. Allah, kita ni dah macam papet secara total. Papet ataupun kita macam boneka. Ya, langsung tak ada pilihan. Kita betul-betul terpaksa. Ya. Sebab yang bergerakkan kita Allah. Kita kena faham ya, walaupun kita ini daripada satu sisi adalah dalam keterpaksaan Allah yang menggerakkan kita, tapi dalam satu sisi kita ada pilihan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemahaman itu tak dimiliki oleh Jabariyah. Jabariyah kata kita hanya terpaksa, kita tak ada pilihan langsung.
Apa yang kita pilih itu pun Allah paksa kita pilih benda tu. Ini silapnya Jabariyah. Kita ni total macam puppet, langsung tak ada pilihan. Ini salah. Sebenarnya ya, kita macam puppet, macam boneka digerakkan oleh Allah. Daripada satu sisi sebenarnya betul. Daripada satu sisi betul. Kita ni memang digerakkan oleh Allah. Total kita digerakkan oleh Allah secara total. Kita tak digerakkan 1 inci badan kita sikit pun. Sebenarnya betul. Tapi silapnya bila dia kata tak ada pilihan, itu silap. Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya memang, bahkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun guna perumpamaan seperti wayang kulit. Kita ni seperti wayang kulit. Bila nak terangkan tentang hakikat yang Allah gerakkan alam ni seluruhnya seperti tok dalang dengan wayang kulit. Itu perumpamaan bukan Jabariyah guna, memang Ahlussunnah wal Jamaah yang guna. Bila nak terangkan tentang hakikat, siapa pelaku hakiki alam ni, siapa pengatur dan pentadbir hakiki alam ni, siapa penggerak hakiki alam ini, Allah. Jadi selalu digunakan perumpamaan tok dalang. Tok dalang ni diumpamakan dengan Allah yang menggerakkan alam ni, umpama wayang kulit, Allah yang menggerakkan semua. Ya, daripada satu sisi apa yang difahami oleh Jabariyah tu dah betul. Kalau kita belajar pondok pun, kalau belajar pondok dengan baba-baba pondok pun, memang Jabariyah ni dalam jiwa kita ni memang kena ada jiwa Jabariyah. Dalaman dia, dalaman Jabariyah ini hati kita pegang bahawa alam ni semua Allah yang gerakkan segala-galanya. Tapi luaran ni kena Qadariyah. Tok Guru pun luar ni maksud kita kena berusaha untuk dapatkan natijah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada pilihan juga. Sebab Mu'tazilah dengan Qadariyah tadi, kita pilih mutlak, kita tak ada kena mengena dengan Allah. Yang Jabariyah ni pula, kita tak ada pilihan langsung, Allah yang gerakkan secara paksa kita. Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebenarnya pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita kata kita bukan terpaksa sepenuhnya dan bukan diberi pilihan sepenuhnya, tapi kita sebenarnya Imam Taftazani, Imam Jurjani, ini ulama-ulama akidah besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan kita ni senang beginilah, kita adalah terpaksa dalam bentuk diberi pilihan oleh Allah. Maksudnya kita berada dalam keterpaksaan dan diberi pilihan. Dipanggil muttarun mukhtar. Kalau Imam Taftazani dalam Syarhul Maqasid mengatakan fa innal insana muttarun fi suratin mukhtar. Sesungguhnya manusia itu adalah terpaksa dalam bentuk, dalam keadaan dia diberi pilihan. Walhasil segalanya itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Jabariyah lihat, meletakkan kekuasaan Allah semata-mata dalam semua keadaan dan makhluk bagaikan kapas dalam segala perbuatannya. Sebenarnya perumpamaan ni betul. Kita umpama kapas segala perbuatan. Ya. Sebab kita memang tak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Memang kita tak ada daya upaya. Kita umpama kapas. Tapi yang silap Jabariyah, kita lihat yang statement selepas tu. Tiada ikhtiar dan usaha. Yang ini problematik. Tiada ikhtiar, maksudnya kita ni tak ada ikhtiar, kita tak ada usaha, semuanya tu Allah yang paksa. Tiada hukum asbab dan musabab, segalanya Allah. Betul, segalanya Allah tu betul. Dan alam dunia ni Allah belaka, dia yang menggerakkan segalanya, atur segalanya. Tapi yang silapnya tadi tu, tiada dosa kerana segalanya Allah yang perbuat. Problematik. Ya. Jadi kita kena faham yang alam ni memanglah semuanya perbuatan Allah, semuanya kehendak Allah.
Tapi tidak semestinya pada perbuatan dan kehendak itu ada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham satu sisi yang Allah itu ada cinta dan ada murkanya. Cinta Allah menyebabkan kita masuk ke dalam syurganya, dan murka Allah menyebabkan seseorang itu tercampak ke dalam api nerakanya. Maka seseorang nak berada dalam perbuatan Allah yang ada cinta ataupun murka. Seseorang nak berada dalam kehendak Allah yang ada cinta ataupun murka. Sebab bila sebut segala alam ni berlaku kehendak Allah, tak semestinya semuanya itu berlaku dengan di situ ada cinta. Kerana di situ juga ada kemurkaan, ya, kehendak Allah, tapi di situ ada sisi murka. Ya, benar, alam ni semua memang alam cinta Allah, ya. Keseluruhannya memang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidaklah bermakna dunia ini langsung tidak ada sisi murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ini secara dominan memang cinta Allah. Ini segala lambang percintaan Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, cintaku mengatasi kemurkaanku. Kemurkaan tetap ada walaupun dominannya adalah cinta. Allah kata dominan adalah cinta. Cintaku mengatasi murkaku. Tapi murka tu ada. Kita takut kita berada dalam kehendak Allah yang bersalut dengan murkanya. Kita takut berada dalam perbuatan Allah yang bersalut dengan murkanya. Kita ni acah boleh nak berada dalam perbuatan Allah yang bersalut dengan cintanya. Di situ menatijahkan redha Allah kepada kita. Jadi kita kena faham, alam ni walaupun semuanya memang lautan perbuatan Allah, lautan kehendak Allah, tapi bukan semuanya semuanya sisi cinta tanpa ada murka. Tetap ada sisi murka. Murka itu pun sebenarnya tanda cinta. Allah murka kerana tanda cinta Allah cinta sangat pada kita. Kenapa kita sanggup perlakukan Allah seperti itu? Murka itu pun tanda cinta. Ulama explain habis lah. Murka Allah, cemburu Allah, itu tanda cinta Allah pada kita. Allah ciptakan neraka itu tanda cinta pada kita. Allah ciptakan neraka, tanda cinta pada manusia. Contoh negara kan, kalau kerajaan buat penjara, tu tanda cinta pada rakyat. Saya tak nak duduk negara yang tak ada penjara. Bahaya. Orang akan buat jenayah dengan lebih berleluasa lagi. Saya tak aman duduk negara yang tak ada penjara. Tapi Sungai Buloh pun ada penjara, dekat Keluang pun ada penjara, dekat Kajang pun ada penjara. Jadi safe, ada hukuman untuk orang-orang yang melakukan jenayah. Itu tanda cinta. Dan cintanya Allah Ta'ala itu bukan sekadar untuk orang-orang terselamat, tapi memang untuk semua manusia, supaya mereka terselamat daripada api neraka Allah. Allah cemburu kalau manusia ini hatinya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berbuat dosa dan maksiat, itu tanda hati kita ni tak ada Allah. Allah nak hati kita ni hanya cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Pernah tak kita kena marah dengan isteri kita? Ya. Cemburu, sebab cemburu. Dia marah sebab cemburu. Sebab dia cinta kita. Dia cinta kita. Jadi dia marah kita kerana kecemburuan dia. Marah kerana kecemburuan. Nabi SAW kata Allah maha cemburu. Yakni tidak ada siapa manusia yang cemburu seperti mana yang dimiliki oleh Allah SWT. Sebab cemburu ni tanda cinta. Allah cinta sangat kita. Tak ada siapa yang cinta kita melebihi Allah cinta kita. Ya.
Baik. Jadi rugilah kalau orang kata saya tak perlulah buat amal-amal ni, buat dosa pun tak apa. Kalau Allah dah tentukan saya masuk ke syurga, kalau Allah dah tentukan saya dapat redha dia, saya tetap dapat redha dia, masuk syurga juga. Silap lah. Sebab dia rasa ataupun dia rasa biarlah kalau saya buat dosa pun itu memang perbuatan Allah. Itu dia guna alasan perbuatan Allah. Kalau saya buat dosa, bermakna Allah kehendak saya buat dosa tu. Ada dekat satu negara ni di Uganda. Jadi lelaki ni dia Islam kat sana, tapi dia operate jadi perempuan. Dia buat operation jadi perempuan. Jadi orang kampung marahlah. Engkau lahir lelaki, membesar jadi lelaki, kita orang tahu semua kau besar jadi lelaki, engkau orang Islam pula, lepas tu kau buat operation tukar jadi perempuan. Dia kata Allah yang izinkan aku. Operation tu berjaya dia. Berjaya, bermakna Allah yang izinkan. Kalau benda tu salah, dah tentulah aku mati waktu operation tu. Maksudnya itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Maksudnya bila operation tu berjaya, considered done, maksudnya benda tu Allah Ta'ala memang izinkan benda tu berlaku. Bermaksud benda tu tak salah. Kalau benda tu salah, saya dah kena petik waktu tu. Dia main dengan perbuatan Allah. Dia main dengan perbuatan Allah di Uganda tepatnya. Dia main-main dengan perbuatan Allah. Diskusi mengatakan siapa guna alasan untuk dia berdosa kerana itu kehendak dan perbuatanku, hendaklah dia mengetahui bahawa kalau aku campakkan ke dalam api neraka, itu berlaku dengan kehendak dan perbuatanku. Dan jangan kau bertanya kenapa aku campakkan kau dalam api neraka. Jangan kau persoalkan, itu kehendakku. Checkmate, saya dah kata tadi, checkmate dah. Allah ni bijaksananya ciptakan kita ni. Dia yang gerakkan, tapi dia boleh checkmate kita. Bijaksana Allah, Al-Hakim. Al-Hakim Allah Ta'ala. Jadi di alasan guna perbuatan Allah, seolah-olah Allah izinkan. Jadi dia tak faham yang mana satu ada cinta Allah, di mana ada murka Allah. Sebab dalam kehendak Allah tu ada cinta, dan ada kehendak Allah yang lain ada murka. Maka kalau dia tukar jantina dia, operation tukar jantina daripada lelaki jadi perempuan, ya itu kehendak Allah, itu perbuatan Allah, tapi dia bersama dengan murka Allah. Ditarik murka Allah pada perbuatan Allah. Berarti perbuatan tu perbuatan yang ada kemurkaan Allah, kehendak Allah berlaku dengan kemurkaan Allah. Yang keempat, musyabbihah. Musyabbihah ni ataupun mujassimah, sebenarnya dua ni berbeza, tapi dia lebih kurang. Musyabbihah ni dia menyerupakan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk. Mujassimah ni menjisimkan Allah. Kalau daripada segi definisi halus tu ada beza lah. Mujassimah ni dia menjisimkan Allah, dia melembagakan Allah, dia mentajsimkan Allah. Musyabbihah menyerupakan Allah. Dia lebih kurang lah adik-beradik. Baik, kaum yang menjisimkan dan menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti Allah mempunyai wajah dan tangan, bersila di atas arash, duduk atas langit, bertubuh nur. Allah ni, dibayangkan Allah ni bercahaya, bersinar cahaya, dan lainnya. Ini semua akidah yang salah. Akidah yang salah. Amat melampau lagi ialah mengatakan Allah ialah lelaki dan mempunyai sifat seperti lelaki. Ini pun bila kata Allah pun ada jantina, dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi muktamad di sisi Asy'ariyah, mereka ini bukan kafir, tapi mereka mereka terpesong daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih. Tapi Islam tak.
Islam. Masih Islam. Ya. Yang kata Allah duduk di atas arash, ya. Allah ada tangan, Allah ada kaki, ya. Pendapat yang muktamad dalam Asy'ariyah dan dalam mazhab Syafi'i tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita tahu ada ulama yang mengkafirkan mereka, tetapi mengkafirkan mereka ini kita kena faham. Imam Baihaqi kata ada satu bentuk perkataan yang dikeluarkan oleh ulama kafir kepada sesuatu kelompok ataupun suatu individu, tak semestinya kafir itu terkeluar daripada Islam. Sebab kafir yang kebanyakan disebut oleh para ulama tu, yang terkeluar manhaj Ahlussunnah ni, kafir yang dimasukkan adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, maksudnya bentuk kekufuran yang tak terkeluar daripada Islam. Macam seorang yang tak bersyukur, sebenarnya dia kufur, ya? Orang Islam yang tak bersyukur sebenarnya dia kufur, tapi adakah dia terkeluar daripada Islam? Tak, dia Islam, cuma sebab dia tak bersyukur. Orang tak bersyukur ni namanya orang yang kufur, orang kafir. Tapi adakah masuk kafir itu keluar daripada Islam sebab dia tak bersyukur? Tidak. Kufur kat sini bagi kufur nikmat. Orang yang tak bersyukur maksudnya dia kufur nikmat ataupun kafir nikmat. Sebab lawan pada syukur kufur. Jadi orang yang tak bersyukur automatik dia kufur nikmat. Kufur nikmat ni pun termasuk kufur duna kufri. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga. Jenis-jenis kufur tetapi tak keluar daripada Islam, masih ahli kiblat, masih orang Islam. Ahli kiblat ni masih orang Islam. Imam Baihaqi pun sebut dalam kitabnya berkenaan dengan kufur duna kufrin. Imam Baihaqi lebih terperinci lah, sebab beliau sendiri memang menyebutkan ulama-ulama yang apabila menjatuhkan hukum ke atas kelompok yang salah dengan perkataan kafir, sebenarnya bukanlah kafir di situ maksud terkeluar daripada Islam. Melainkan kalau dia melakukan perkara yang terang-terang Islam, sembah berhala dan sebagainya, itu lainlah. Tapi dalam isu-isu furuk seperti ini, Allah mempunyai arah, Allah duduk di atas, memanglah salah, tapi taklah keluar daripada Islam, ya. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada wajah, Allah ada muka, memang salah daripada manhaj, daripada segi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi adakah terkeluar daripada Islam? Tidak, ya. Jadi kita kena muktadil, kita kena muktadil dalam hal ni. Dulu pun saya terikut-ikut juga, bukan terikut lah, maksudnya saya ingat pun orang-orang yang percaya Allah duduk atas tu kafir, ya. Allah mempunyai arah di atas kafir. Tapi bila buat pembacaan yang mendalam, tafakur, teliti, mengamati apa yang dibahaskan oleh para ulama, saya sangat berpuas hati bahawa pendapat yang muktamad dalam Asy'ariyah, di kalangan ulama Asy'ariyah, termasuklah Imam Ghazali, ya, begitu juga dalam mazhab Syafi'i, seperti yang dinantikan oleh Imam Baihaqi, orang-orang musyabbihah ataupun mujassimah, kita tidak menghukumkan kafir ke atas mereka dalam erti kata terkeluar daripada Islam. Ya, salah, memang salah. Mereka mengatakan Allah duduk di atas, Allah turun naik, itu salah. Tapi untuk mengatakan mereka kafir sebab mengatakan sedemikian, tidak. Yang terakhir, Murji'ah. Yang kelima, rukun iman hanya pada Allah dan Rasul. Tiada memberi kesan kejahatan yang dilakukan, yakni tiada dosa bagi mereka yang sudah beriman, sebagaimana tiada memberi kesan kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang tiada beriman, yakni tiada pahala. Murjiah ni tak silap daripada perkataan rajak, mengharap. Dia tak ada takut, dia harap. Allah Maha Pengampun, tak apa, tak ada buat dosa pun tak ada masalah. Allah Maha Pengampun, tak apa. Sebab tu kata tiada dosa bagi mereka yang sudah beriman. Sebab
harap, hanya harap tanpa takut. Fahaman ini juga banyak menular pada golongan sesat yang mendakwa ahli tasawuf bahawa apabila seseorang itu sudah bermakrifat pada Allah, mencapai maqam fana, maka gugur syariat. Kita dah sampai makrifat dah, kita dah ahli syurga. Ilmu tasawuf betul, tapi ada segelintir orang yang mengaku diri dia bertasawuf tapi sebenarnya memahami cara yang salah. Dia rasa aku dah sampai makrifat, dah tak payah solat, tak payah nak ibadah. Itu semua untuk orang yang baru nak bertatih. Kami dah sampai maqam, kami dah tinggi kedudukan. Hati kami dah solat, setiap masa hati kami solat. Buat apa lagi nak solat kat luar? Solat kat luar ni 5 kali je. Apa barang? Kita setiap saat solat bang. Setiap saat hati kami solat, hati kami puasa, hati kami haji, hati kami umrah. Setiap masa. Apa barang nak buat kat luar? Tak perlu nak tunggang-tunggik kat luar. Ini untuk orang yang bertatih, baru nak bertatih menuju Allah. Ini kami dah sampai. Seolah-olah mereka dah garanti masuk syurga dah. Ini Murjiah. Dia sudah capai makam fana sehingga gugur syariat pada mereka, atau juga tiada berdosa atas mereka dalam melakukan dosa. Berdosa hanya para golongan syariat dan para salik, para orang yang baru nak tempuh perjalanan rohani. Ini dosa hanya pada mereka, tapi yang dah sampai makam tak ada lagi dosa. Sampai di situ ya. Di situ ada beberapa kemudian muka surat berikutnya disenaraikan beberapa kelompok lain yang manhaj mereka terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada 5 kelompok yang kita sebutkan tadi, yang lain adalah Wahabiyah. Yang berikutnya Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud sini Wahdatul Wujud yang sesat. Sebab Wahdatul Wujud ni ada 2 kelompok. Satu kelompok yang benar, satu kelompok yang sesat. Apa yang dimaksudkan oleh Walid Ibrahim Malik di sini Wahdatul Wujud yang sesat. Yang sesat ni maksudnya Tuhan tu alam, alam tu Tuhan, tak ada beza. Atau Wahdatul Wujud yang sesat. Wahdatul Wujud yang benar, wujud yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bukan wujud hakiki, kita menumpang wujud pada Allah. Kita ada, tapi ada kita ni hanyalah diwujudkan. Kita menumpang wujud Allah. Wujud yang hakiki hanya satu, iaitu Allah. Itu makna Wahdatul Wujud yang benar. Kemudian ism, secularism, pluralism, modernism, liberalism, orientalism, Darwinism, relativism, komunism, anti hadis, lain-lain seperti sosialism, kapitalism, Syiah. Tak apa, kita berhenti di situ dahulu. Pada masa akan datang, kalau saya sempat untuk nak terangkan secara sepintas selalu apa itu secularism, pluralism, insya-Allah. Sebab kita berada pada zaman yang berada dalam sistem pendidikan yang mudah untuk kita jadi orang sekular, orang pluralis, orang modernis, liberalis. Mudah sistem pendidikan kita. Belum luar negara dah, sistem pendidikan dalam negara pun boleh menghala kepada itu kalau tak berhati-hati. Yang belajar kat luar lebih-lebih lagi terdedah. Belajar UK, belajar US, belajar Australia, lebih mudah terdedah lah. Melainkan orang yang faham pemikiran-pemikiran, dia mudah menjaga diri dia. Wallahu alam, sampai di situ. Mudah-mudahan Allah SWT mantapkan iman kita, akidah kita yang benar di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada segala kotorannya dan segala selain Allah, dan hanya hati kita tertumpu dan fokus dalam lautan percintaan yang Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.